Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulakan sesi pengajaran mengenai kata nama khas. Kata nama khas mendukung makna rujukan khusus pada sesuatu nama orang, benda, haiwan, institusi, undang-undang dan seumpamanya. Dalam tulisan, huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Kata nama khas dapat dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Kata nama khas hidup pula dapat dibahagikan lagi kepada kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Kata nama khas hidup manusia terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada manusia. Saya berikan contoh, nama Fatimah, Jarji, Ahmad dan sebagainya. Kata nama khas hidup manusia tersebut dapat didahului oleh nama panggilan atau gelaran. Misalnya, Profesor Fatimah, Dr. Jarji. Bagi kata nama khas hidup bukan manusia pula terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada benda-benda yang hidup tetapi bukan jenis manusia. Sebagai contoh, malaikat, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kata nama khas hidup bukan manusia dapat menerima kata gelaran atau panggilan. Sebagai contoh, sang kancil untuk haiwan. Akhir sekali, kata nama khas tak hidup. Kata nama khas jenis ini terdiri daripada perkataan yang merujuk kepada benda-benda yang khusus tetapi bukan hidup. Misalnya, nama benda, institusi, agama, bangsa, tempat dan sebagainya. Misalnya, Melayu, Malaysia, Universiti Malaya dan seumpamanya. Saya, Nusha Zoni Natasha binti Azhar, pemegang nombor CAP Matrix U2102640. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kata ganti nama. Kata ganti nama ni apa kan sebenarnya? Okey, hari ini saya akan jelaskan maksud kata ganti nama kepada semua pelajar. Kata ganti nama merupakan perkataan yang menjadi pengganti kepada kata nama khas dan kata nama am. Semua pelajar kena tahu kata ganti nama diri ini terbahagi kepada tiga, iaitu kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama diri dan juga kata ganti nama tak tentu. Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda, orang, tempat dan cara. Kata ganti nama tunjuk mempunyai dua, iaitu yang pertama itu dan yang kedua ini. Kata ganti nama tunjuk mempunyai dua fungsi utama yang semua pelajar harus tahu. Yang pertama sebagai subjek dan kedudukannya diletakkan di hadapan kata nama. Dan fungsi yang kedua sebagai penentu dan kedudukannya diletakkan di belakang kata nama. Semua pelajar kena ingat tentang fungsi ini. Contoh yang saya boleh bagikan untuk fungsi sebagai subjek, ini komputer baru saya, itu rumah baru Farhan, dan kita boleh dapat lihat dengan jelas penggunaan perkataan ini dan itu telah diletakkan di hadapan kata nama, iaitu komputer dan rumah. Untuk contoh ayat bagi fungsi sebagai penentu, kita boleh lihat contohnya, kotak ini berat, saya belajar di sekolah itu. Penggunaan perkataan ini dan itu telah diletakkan di belakang kata nama, iaitu kotak dan juga sekolah. Ingat formula penting, kata ganti nama tunjuk mempunyai dua fungsi, iaitu sebagai subjek dan yang kedua sebagai penentu. Okay, seterusnya kita belajar mengenai kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, kata ganti nama diri tanya dan yang kedua, kata ganti nama diri orang. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Kata ganti nama diri tanya merupakan perbuatan untuk menggantikan nama, benda, orang, tempat dan masa dengan menggunakan ayat pertanyaan. Kata ganti nama diri ini juga digunakan untuk membentuk ayat tanya. Sebagai contoh, apa, siapa dan nama. Contoh ayat yang boleh kita lihat iaitu, mengapakah kamu tidak datang semalam? Dan yang kedua, nama pokok itu apa? Kat sini kita boleh nampak dengan jelas penggunaan ayat mengapakah dan apa untuk menunjukkan sesuatu pertanyaan. Yang kedua, kita lihat mengenai kata ganti nama diri orang. Secara umum, semua pelajar sudah didedahkan mengenai kata ganti nama diri orang yang terbahagi kepada tiga, iaitu kata ganti diri orang yang pertama, kata ganti diri orang yang kedua dan juga kata ganti nama diri orang yang ketiga. Kata ganti nama diri yang pertama merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. Dan terdapat dua kategori, iaitu tunggal dan jamak. Untuk kategori tunggal, contohnya sebagai aku, saya, hamba, patik dan beta. Untuk yang kedua pula jamak, contohnya seperti kami dan juga kita. Contoh ayat bagi kata ganti nama diri yang pertama, saya berasal dari Johor Bahru. Yang kedua, kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Dekat sini kita boleh lihat penggunaan kata ganti nama diri yang pertama, iaitu saya dan juga kita. Okay, seterusnya pula ialah kata ganti nama diri kedua yang digunakan ketika berbual dengan orang lain ataupun orang yang kedua. Kata ganti nama diri keduanya juga terbagi kepada dua, iaitu tunggal dan jamak. Untuk kategori tunggal ialah awak, kamu, anda, engkau dan juga tuanku. Manakala kategori jamak ialah kalian. Okey, kita lihat contoh ayat untuk kata ganti nama diri yang kedua ini. Yang pertama ialah anda. Semua lagi nasihati membaca soalan dengan teliti.
Contoh ayat kedua ialah awak pekerja yang sangat patuh. Daripada contoh ayat ini kita dapat lihat penggunaan kata anda dan awak sebagai kata ganti nama diri kedua yang tergolong dalam kategori tunggal. Seterusnya ialah kata ganti nama diri ketiga. Ayat itu yang digunakan untuk merujuk kepada orang ketiga. Bagaimana itu? Okey, kategori ini juga terbagi kepada dua, iaitu kategori tunggal dan jamak. Untuk tunggal ialah seperti beliau, dia, baginda. Manakala untuk kategori jamak pula ialah mereka. Okey, mari kita lihat contoh ayat. Contoh ayat pertama ialah dia seorang pegawai pendidikan. Dan yang kedua pula ialah beliau banyak membantu penduduk di situ. Okey, daripada ayat ini kita dapat lihat penggunaan kata dia dan beliau sebagai kata ganti nama diri yang ketiga yang merujuk kepada orang ketiga. Seperti beliau, dia merujuk kepada orang yang lebih berpangkat daripada seseorang yang lain. Yang seterusnya pula ialah kata ganti nama diri tak tentu. Bagaimana itu? Okey, kata ganti nama diri tak tentu ini merujuk kepada sesuatu atau seseorang yang tidak tentu. Contoh katanya ialah seperti apa-apa, siapa-siapa, mana-mana. Okey, mari kita lihat contoh ayat. Contoh ayat pertama ialah seperti Azman tidak berkata apa-apa setelah dia marahi oleh bisyarahnya. Yang seterusnya ialah tiada siapa-siapa di dalam ambulan itu. Dan contoh yang terakhir ialah pilihlah mana-mana pakaian yang awak suka. Okey, daripada ketiga-tiga ayat ini kita dapat lihat penggunaan kata ganti nama diri tak tentu, iaitu apa-apa, siapa-siapa dan mana-mana. Sekian, terima kasih. Kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak perlu diikuti oleh objek. Contoh ayat bagi kata kerja aktif tak transitif ialah ayah sedang berdiri. Kata kerja berdiri jelas menunjukkan perbuatan ayah dan tidak memerlukan objek sebagai pelengkapnya. Kata kerja aktif tak transitif terbahagi kepada tiga. Yang pertama, kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Kedua, kata kerja aktif tak transitif dengan pelengkap. Dan yang ketiga, kata kerja aktif tak transitif dengan penerang. Pertama, kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Ia merujuk kepada kata kerja yang tidak memerlukan kata nama atau frasa nama sebagai penyambung. Contoh ayat bagi kata kerja ini, yang pertama, bayi itu merangkak. Kedua, adik saya menangis. Kesemua predikat di atas menunjukkan kata kerja yang boleh berdiri sendiri. Bermakna ia tidak memerlukan unsur lain bagi melengkapkan ayat. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap juga boleh diikuti oleh unsur keterangan. Contoh ayat ialah bayi itu merangkak di ruang tamu. Contoh kedua, adik saya menangis dalam buaian. Unsur keterangan selepas kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap seperti ayat di atas hanyalah sebahagian maklumat tambahan. Kedua ialah kata kerja aktif tak transitif dengan pelengkap. Kata kerja aktif tak transitif dengan pelengkap ialah kata kerja yang memerlukan pelengkap untuk menyempurnakan makna kata kerja. Tanpa pelengkap maksud ayat akan tergantung. Contoh ayat bagi kata kerja ini, pertama, rumah itu beratapkan daun bertak. Kedua, dia beransur pulih. Yang ketiga ialah kata kerja aktif tak transitif dengan penerang. Kata kerja aktif tak transitif dengan penerang bermaksud kata kerja yang diikuti oleh kata nama. Kata nama yang mengikuti kata kerja aktif tak transitif bukanlah pelengkap atau objek, kerana sekiranya unsur itu ditiadakan, maka ayat tetap menjadi gramatis. Kerana fungsi penerang hanyalah untuk menerangkan kata kerja tersebut. Contoh ayat bagi kata kerja aktif tak transitif dengan penerang. Pertama, Pak Seman berniaga ikan di pasar malam. Kata nama yang mengikuti kata kerja ialah ikan, maka ikan ialah penerang dan penerang boleh digugurkan. Ayat akan menjadi Pak Seman berniaga di pasar malam. Contoh ayat kedua ialah mereka bermain bola di padang. Bola ialah penerang dan ia boleh digugurkan, maka ayat akan menjadi mereka bermain di padang. Assalamualaikum, nama saya Nurul Nabihah binti Abu Bakar. Pada video kali ini, saya akan mengajar mengenai subjek Bahasa Melayu di bawah tajuk kata kerja transitif. Kata kerja transitif ini boleh dikenal pasti dengan imbuhan. Misalnya seperti imbuhan mengkan, mengkan, memperi, memperkan dan juga menkan. Imbuhan ini adalah satu kata yang berada di depan perkataan dan bila ia digabungkan menjadi kata kerja. Jadi, baiklah, apa yang dimaksudkan dengan kata kerja transitif? Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Baiklah, saya akan memberikan contoh ayat, iaitu murid-murid sedang membersihkan kawasan sekolah. Perkataan membersihkan itu merupakan kata kerja transitif dengan permulaan himbuhan, mem dan pada hujungnya ialah imbuhan kan. Contoh ayat seterusnya ialah pegawai itu tidak mengabaikan tugasnya. Dan contoh ayat yang seterusnya, kami membaiki kereta kesayangan ayah. Berdasarkan contoh ayat tersebut, kata kerja membersihkan, mengabaikan dan membaiki ialah kata kerja transitif. Contoh-contoh kata kerja transitif yang lain boleh juga didapati seperti menendang bola, memukul gendang, menghulurkan tali dan memendekkan perjalanan. Assalamualaikum, nama saya Sharifah Yunatasha binti Saenua yang memegangkan matrik NUR 2102681 akan membentangkan tentang kata adjektif. Apa itu kata adjektif? Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat sesuatu benda, keadaan atau perbuatan yang merangkumi hidup atau mati. Ia juga dikenali sebagai kata sifat.
Kata adjektif terdiri daripada 9 jenis. Yang pertama ialah kata adjektif sifatan atau keadaan yang bermaksud menerangkan sifat seseorang atau menggambarkan suasana tempat. Sebagai contoh, cantik, gagah, comel, kotor, ceria dan lain-lain. Yang kedua ialah kata adjektif warna yang menerangkan warna sesuatu benda. Sebagai contoh, hijau, coklat, merah, biru, kuning dan lain-lain. Yang ketiga ialah kata adjektif ukuran yang bermaksud menerangkan ukuran sesuatu alat atau perkara. Sebagai contoh, pendek, panjang, rendah, tinggi, besar dan lain-lain. Kata adjektif yang keempat ialah kata adjektif jarak yang bermaksud menerangkan jarak bagi sesuatu kawasan atau tempat. Sebagai contoh, jauh, dekat, hampir, sebelah dan lain-lain. Yang kelima, kata adjektif waktu yang bermaksud memberitahu tentang waktu. Sebagai contoh, lambat, cepat, segera, lama, baharu dan lain-lain. Yang keenam ialah kata adjektif cara yang menerangkan cara sesuatu itu dilakukan. Sebagai contoh, perlahan, laju, segera, lincah dan lain-lain. Kata adjektif yang ketujuh ialah adjektif perasaan yang menerangkan perasaan yang dialami oleh seseorang. Sebagai contoh, sedih, marah, gembira, rindu, benci dan lain-lain. Yang ke-8 ialah kata adjektif panca indera yang menerangkan sesuatu yang dirasai menggunakan panca indera. Sebagai contoh, manis, busuk, masam, wangi, payau dan lain-lain. Dan yang terakhir ialah kata adjektif bentuk yang menerangkan bentuk sesuatu objek. Sebagai contoh, bulat, bujur, petak, tumit, bengkok dan lain-lain. Okey, seterusnya bagaimanakah kata sifat digunakan dalam ayat? Berikut merupakan contoh. Yang pertama ialah, hari ini saya sangat gembira kerana telah mempelajari jenis-jenis kata adjektif. Perkataan gembira merupakan contoh kata adjektif perasaan. Yang kedua, bola itu berbentuk bulat. Perkataan bulat merupakan contoh kata adjektif bentuk. Kata tugas merupakan perkataan yang tergolong dalam golongan kata yang bersifat pelbagai jenis atau heterogen, di mana kata tugas ini tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa-frasa endosentrik, iaitu frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Kata bantu yang hadir sebelum frasa ialah jenis perkataan yang berfungsi membantu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama, iaitu dengan menimbulkan makna tambahan dari segi aspek waktu atau ragam. Oleh itu, kata bantu dapat dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Yang pertama ialah kata bantu aspek. Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu sama ada pada masa lampau, masa kini atau pada masa hadapan. Contoh kata bantu aspek dapat dilihat seperti telah, sudah, baru, pernah, sedang dan sebagainya. Kata-kata ini digunakan dalam ayat mengikut fungsi-fungsinya yang tertentu. Contoh kata bantu aspek yang digunakan dalam ayat dapat dilihat seperti kereta api itu mula bergerak. Yang kedua pula ialah kata bantu ragam. Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh kata tersebut ialah hendak, mahu, harus, boleh dan lain-lain lagi. Dapat dilihat penggunaan kata ini dalam ayat seperti mereka mungkin lambat sedikit. Manakala ayat kedua, dia patut datang bulan lalu. Kata tugas kedua ialah kata penguat. Kata penguat merupakan perkataan yang mendahului atau mengikuti frasa ataupun kata adjektif yang mempunyai fungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata atau frasa adjektif tersebut. Kata penguat terdiri daripada 3 jenis, iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Jenis kata penguat pertama ialah kata penguat hadapan. Kata penguat hadapan letaknya di bahagian hadapan frasa ataupun kata adjektif. Contoh kata penguat hadapan ialah terlalu, paling, agak, cukup, makin dan kurang. Dapat dilihat penggunaan kata penguat hadapan seperti dalam ayat berikut. Masakan ibunya paling sedap dan sungai itu agak dalam. Jenis kata penguat seterusnya ialah kata penguat belakang. Kata penguat belakang letaknya di belakang kata adjektif. Contoh kata penguat belakang ialah sekali, benar, betul dan niat. Dapat dilihat contoh penggunaan kata penguat belakang dalam ayat berikut. Kelakuan budak-budak itu baik sekali. Jenis kata penguat yang terakhir ialah kata penguat bebas. Kata penguat bebas merupakan perkataan yang letaknya atau kedudukannya bebas, iaitu sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Contoh kata penguat bebas ialah amat, sangat dan sungguh. Dapat dilihat antara penggunaan kata penguat bebas dalam ayat berikut ialah pakaian seragam pasukan itu amat kemas. Kata tugas ketiga ialah kata penegas. Kata penegas atau juga disebut sebagai partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Maka berakhirlah
perbincangan tentang kata tugas bagi golongan kata yang terdapat dalam tata bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.